Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bahagian yang ke-9. Okey, siri yang ke-9 insya-Allah. Kita masuk siri yang ke-9. Seperti biasa kalau boleh nak tengok kuliah-kuliah lalu boleh pergi ke channel YouTube Suhail Lah. Suhail dash LAH. Dia sama macam nama kawan kita ni, Suhailah ni. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kata al-Imam Ibnu Al-Athir rahimahullah taala, dzikru taslim Al-Hasan bin Ali Al-Khilafah ila Muawiyah. Okay, jadi hari ini kita akan lihat dua tajuk yang dalam lingkungan 40 Hijrah sehingga ke 50 Hijrah. Jadi saya pilih dua tajuk lah dalam lingkungan 10 tahun ini. Jadi untuk yang pertama, kita lihat kisah yang pertama ni, kisah yang ke-9 dah keseluruhannya. Kita ambil tahun yang ke-41 Hijrah. Iaitu sebagaimana yang dicatat oleh Imam Ibn Asir, Al-Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Kalau dalam kitab boleh rujuk jilid yang ketiga, halaman 281, cetakan Darul Kutub Ilmiah. Okay, jadi kita masuk tentang, kita nak lihat peristiwa yang dikenali sebagai Amul Jamaah. Satu peristiwa besarlah dalam sejarah Islam yang mana kita lihat sebelum ni kita dah bincangkan tentang terjadi pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan. Jadi menyebabkan berlaku konflik, berlaku perpecahan, berlaku kita kata puak-puak politik kan yang ketika itu ada, menyebabkan umat Islam sendiri pun bertelagah, para sahabat sendiri pun berkhilaf menyebab dalam urusan politik ini. Jadi akhirnya setelah sekian berapa lama satu ketika selepas Khalifah Osman wafat, kemudian diganti oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, konflik masih lagi tak dapat diselesaikan dan akhirnya selepas syahidnya Khalifah Ali dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljam, kemudian diserahkan jawatan Khalifah itu kepada Al-Hasan bin Ali, dibaiat oleh orang Islam ketika itu Al-Hasan bin Ali. Jadi Al-Hasan bin Ali, ya, ini sebagai pendahuluannya lah. Al-Hasan bin Ali kalau kita lihat, beliau tidak mahu memanjangkan konflik ini dan akhirnya ambil keputusan untuk menyerahkan secara rasmi kepada Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menyatukan umat Islam ketika itu. Yang mana ketika itu Muawiyah bin Abi Sufyan memiliki pengaruh yang kuat di bahagian Syam. Sedangkan di bahagian pemerintahan Hasan sendiri, iaitu Hijaz, Kufah, Basrah ketika itu sedang berlaku konflik. Jadi situlah kita tindakan yang diambil oleh Al-Hasan. Dan saya teringat kepada, mungkin kita boleh kaitkan nantilah, mungkin Encik Najmuddin boleh kongsikan kepada kita tentang peralihan kekhalifahan, mungkin yang berlaku pada zaman Mamluk, macam mana peralihan itu. Mungkin lebih kurang sama lah kot saya rasa dia punya peristiwa itu. Maksudnya perpindahan daripada satu pihak, asalnya dikata Ahlu Bait Hasan, pindah kepada keluarga Sufyan, Muawiyah bin Sufyan. Begitu juga daripada keluarga Abbasiyah dipindah kepada kita kata keluarga Osman, Sultan Salim. Jadi mungkinlah kita boleh bincangkan selepas ini. Jadi kita baca sikitlah matan ataupun teks yang dicatatkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Athir. Summa dakhalat sanatu 41 dzikru taslim Al-Hasan bin Ali al-khilafah ila Muawiyah. Kana Amirul Mu'minin Ali qad bay'ahu 40,000 min askarihi 'ala al-maut. Okey, saya baca dulu. Lamma zahara ma kana yukhbiruhum bihi an ahli Syam, fabainama huwa yatajahhaza lil masir qutila alaihi salam. Wa idza arada Allahu amran fala maraddalah. Okey, kita berhenti situ. Jadi nak cerita kat sini, Imam Ibn Asir menceritakan bahawa Khalifah Ali bin Abi Thalib telah dibai'ah oleh seramai 40,000, 4,000 orang askar tentera yang ada di Kufah ketika itu membaiat Ali sebagai khalifah. Askari alal maut, maksudnya setia, janji setia baiat kepada Ali. Ketika itu mereka terjadi ataupun disampaikan berita tentang penduduk Syam ataupun kita kata Muawiyah bin Abi Sufyan dan pengikut-pengikut dia yang ingin
menyerang Ali di Kufah. Okay. Itu berita dia. Itu berita yang sampai kepada Ali dan pengikut dia. Tapi walau macam mana pun takdir Allah dah menentukan sebaliknya. Khalifah Ali bin Abi Thalib meninggal, dibunuh. Ketika itu yang kita dah tahu, dibunuh Abdul Rahman bin Muljam ketika nak solat subuh di Kufah. Jadi tak jadilah Ali nak memimpin askarnya bertemu dengan Muawiyah sekali lagi. Macam kita tahu sebelum ni Ali dah pernah berhadapan dengan Muawiyah dalam perang Siffin kan, kita ingat. Itu kisah sebelum ni lah, konflik lah yang kita lihat lah yang berlaku ketika itu. Tapi ini selepas tu. Jadi tak sempat nak hantar tentera sekali lagi, tapi Ali bin Abi Thalib dah syahid. Falamma qutila wa bay'an nasu waladahu Al-Hasan. Lepas dia syahid, kemudian dibai'ahlah pula anak lelakinya Al-Hasan. Balaghahu masiru Muawiyah fi ahli Syam ilaihi. Dan beritanya pun masih lagi maksudnya Muawiyah tu masih lagi meneruskan perjalanannya nak pergi ke Kufah. Fatajahhaza huwa wal jaish alladhi kanu bay'ahu aliyan. Maka Al-Hasan ni pun mempersiaplah sendiri, mempersiapkan pasukan askarnya yang sebelum ini dipimpin oleh ayahandanya Ali bin Abi Thalib. Wa kanu bay'ahu aliyan wa sara anil Kufah ila liqa'i Muawiyah. Kemudian mereka ni bergeraklah daripada Kufah untuk bertemu dengan Muawiyah di pertengahan jalan. Dan perlu kita untuk tahu juga bahawa berlaku perpindahan kota atau pusat pemerintahan Khalifah Ar-Rasyidin. Kalau kita ingat balik, zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq di Madinah diteruskan oleh Umar Al-Khattab dan Uthman bin Affan. Pusat Khalifah Ar-Rasyidin pemerintahannya di Madinah. Tapi pada zaman Ali bin Abi Thalib dipindahkan ke Kufah. Kerana di situ ramai pengikut-pengikut Khalifah Ali berada di situ di Kufah. Satu lagi nak menghindari konflik politik ini daripada membuat atau menyerabutkan ahli Madinah. Sedangkan jasad Rasulullah di situ, buat apa nak dikesibuk-sibukkan dengan benda-benda politik ini. Jadi Ali pindahkanlah ke Kufah. Jadi sebab itulah Ali bergerak, Al-Hasan bergerak dari Kufah. Wa kana qad nazala maskan fa wasala Al-Hasan ila al-Madain. Kemudian Al-Hasan dan tenteranya pun sampai di satu tempat yang namanya Al-Madain. Al-Madain ni kota lama bagi kerajaan Parsi ataupun dikenali sebagai Ctesifon. Boleh tengoklah Madain ni, ataupun istana putih kan kita kata ketika itu. Wa ja'ala Qais bin Sa'ad bin Ubadah Al-Ansari ala muqaddimatihi fi 12,000. Okey, kemudian ketika itu Al-Hasan susun pasukan tentera dia yang dipimpin satu bahagian yang terdiri daripada 12,000 orang tentera di bahagian hadapan. Maksudnya escort lah. Dan dipimpin oleh Qais. Qais ni anak kepada Sa'ad bin Ubadah. Dan seorang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis. Sa'ad bin Ubadah. Waqila bal kana Al-Hasan qad ja'ala ala muqaddimatihi Abdullah bin Abbas. Ada yang pendapat yang mengatakan yang duduk di hadapan ialah Abdullah bin Abbas. Faja'ala Abdullah ala muqaddimati fi tala'i Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Kemudian Abdullah bin Abbas pula diletakkan di hadapannya Qais bin Sa'ad. Tadi dah ada riwayat yang ceritakan berbeza. Falamma nazala Al-Hasan al-Madain nada munadin fil askar ala inna Qais bin Sa'ad kutila fanafaru bi saradikil Hasan fanahabu mata'ahu hatta naza'ahu basatan kana tahtahu. Okey. Jadi bila sampai Madain tu, tiba-tiba sampai nada munadin, ada satu suara lawangan yang menjerit situlah. Oi, dengar ni semua, dia kata kan. Dia kata Qais bin Sa'ad ni telah dibunuh, yang duduk di depan tu. Jadi maka fanafaru bi saradikil Hasan, maka kecohlah kocak-kacir ketika itu kan, sebab dengan sangkaan bahawa mereka ni dah diserang oleh pasukan Muawiyah. Okey. Wa dakhala maqsuratul bayda bil Madain wa kana al-amiru 'ala al-Madain Sa'ad bin Mas'ud al-Thaqafi Amul Mukhtar bin Abi Ubaidah. Kemudian mereka ni pun masuklah di
kita kata inilah Maqsuratul Bayda ni, istana putih tinggalan Kisra tu di kota Madain, yang mana ketika itu kota Madain ni dipimpin oleh seorang yang bernama Sa'ad bin Mas'ud Al-Thaqafi, iaitu bapa saudara kepada Al-Mukhtar bin Abi Ubaidah bin Abi Ubaid Al-Thaqafi. Kalau kita baca dalam sirah Bani Umayyah, Al-Mukhtar bin Abi Ubaid ni antara salah seorang yang menentang Khalifah Abdul Malik bin Marwan, tak silap saya, atas pembunuhan Al-Husain. Itu nantilah Al-Mukhtar ni nak ceritalah yang Al-Mukhtar ni anak saudara kepada Sa'ad bin Mas'ud yang jadi pemimpin kota Madain. Faqala lahu Al-Mukhtar wa huwa syab. Jadi bila dah tahu tentera Al-Hasan nak sampai ke Madain, dah sampai dah, kemudian Al-Mukhtar ni pun ketika itu kecil lagi ataupun pemuda lagi, umur 20-an. Dia berkata kepada pakcik dia, faqala lahu Mukhtar wa huwa syab. Dia kata kat pakcik dia Sa'ad, hal laka fil ghana wa syaraf. Kau ni tak tahu malu ke? Kau ni masihkah ada lagi pada kamu kemuliaan, kehebatan, kekayaan? Budak muda tanya tu kat pakcik dia yang jadi gubernur tu, yang jadi pemimpin Madain. Lepas tu dia pun jawablah. Sa'ad bin Mas'ud pun cakaplah, qala wa ma dhaka, kenapa kau nak tanya? Qala tastawthaqa min al-Hasan wa tasta'manu bihi ila al-Muawiyah. Okey, kita tengok taqayyadahu. Okey, wa tasta'manu Muawiyah. Faqala lahu ammu alayka la'natullah athbatu ala ibnu binti Rasulullah wa awthaqahu bi'sa rajulun anta. Ni ada. Masa tu Mukhtar ni dia bagi satu cadangan yang jahat, cadangan yang agak yang jahat lah kepada pakcik dia. Dia kata tastawthaqa minal Hasan wa tasta'manu bihi ila Muawiyah. Maksudnya tangkap Al-Hasan ni dan supaya kamu boleh bebas daripada Muawiyah. Cadangan dia. So tangkaplah Al-Hasan tu kan. Dalam Al-Hasan tu datang ke kota Madain tu, dia sebagai penguasa kota, anak saudara dia cadangkan, hasut dia supaya tangkap Al-Hasan tu, pergi bagi kat Muawiyah supaya tak berlaku. Itulah dia nak kata. Sebab kalau dapat Al-Hasan ni, maka selamatlah dia kan, macam tu. Lepas tu pakcik dia kata, Sa'ad ni katalah, alaika laknatullah, celaka kau, laknat kau. Marahlah. Kenapa bagi cadangan macam tu? Athubbu alaika ala ibnu binti Rasulullah. Sanggup kau buat macam ni kepada keluarga Rasulullah? Bi'sa rajul anta, kau ni memang teruk lah, macam tu. Nak kata ni yang berlakulah ketika mana Al-Hasan masuk ke Madain. Madain di mana? Madain ni di kawasan Parsi di Iraq. Sekarang ni di Iraq. Seterusnya, falamma ra'al Hasan tafarruqul amru anhu kataba ila Muawiyah wa dhakru syurutan wa qala lahu. Okay, lepas dah ketika mana Al-Hasan nampak ataupun macam jelah Al-Hasan mula tahu dan nampak sampai kepada Madain apa semua, maka bersurailah, maksudnya perbualan antara dua orang tu, Sa'ad dengan Mukhtar ni pun terus terlerai sebab dah sampai kan, Al-Hasan sampai ke depan dia. Soalan macam tu lah, Al-Hasan tu datang dengan tentu dia sampai. Kemudian kataba ila Muawiyah yuzikru syurutan, kemudian dihantar surat kepada Muawiyah untuk menceritakan syarat-syarat perdamaian. Wa qala lahu in anta a'taitani hadha fa ana sami'un muti'un wa 'alayka an tafya li bihi. Wa qala li akhihi Al-Hasan wa Abdullah bin Ja'far innani qad rasaltu Muawiyah fi sulhi fa qala lahu Al-Husain anshidukullah wa alla tusaddaqa ahdusatun Muawiyah wa takadzaba ahdusatun abika. Faqala lahu Al-Hasan uskut ana a'lam bil amru minka. Ni cerita pasal kita kata apa? Usaha-usaha nak perdamaian tu lah. Kita kata sebab dah berhadapan lah, kiranya Muawiyah pun dah sampai, Hasan pun sampai. Jadi Al-Hasan pun nak tamatkan, jadi berlakulah kita kata perbincangan, negotiation kan, perbincangan antara kedua-dua pihak. Okey.
Lepas tu kita tengok lagi. Falamma intaha kitabul Hasan ila Muawiyah amsakahu wa kana qad arsala Abdullah bin Amir wa Abdurrahman bin Samurah bin Habib bin Abdul Syam ila al-Hasan qabla wusul katib wa ma'ahuma sahifatul bayda makhtum ala asfaliha wa kataba ilahi an ashtarat في هذه الصحيفة التي ختمت أسفلها ما شئت فهو لك فلما أتت صحيفة إلى الحسن اشترط أضعاف الشروط التي سأل معاوية قبل ذلك وأمسكها عنده فلما سلم الحسن الأمر إلى معاوية طلب أن يعطيه شروط التي في الصحيفة التي ختم عليها معاوية فأبى ذلك معاوية وقال له قد أعطيتك ما كنت تطلب فلما اصطلح قام الحسن في أهل العراق فقال يا أهل العراق إني سخي بنفسي عنكم الثلاث قتلتكم أبي وطنعت وطعنكم إياي وانتهى بكم متاعي. Okay. Yang ni kisah cerita macam mana negosiasi itu berlaku lah. Kaedah dia, Al-Hasan hantar syarat, Muawiyah pun hantar syarat. Setuju tak setuju, reply sampailah berlaku kedua-duanya setuju. Macam itulah saya ringkas ni lah. Jadi nak cerita kat sini bahawa kat bahagian bawah ni dia ceritakan bahawa Muawiyah tidak bersetuju dengan syaratnya. Kalau kita tengok falamma salama Al-Hasan al-muru ila Muawiyah, ketika mana Al-Hasan menyerahkan syarat dia kepada Muawiyah, talaba, beliau meminta yu'tiyahu syurutul lati fi sahifah lati khatama alaiha Muawiyah. Fa aba dzalika Muawiyah wa qala maksudnya berlaku salah faham kat situlah. Muawiyah tak nak betul ansur kat situ. Lepas tu mastalaha qama al-Hasan fi ahliha. Maka ketika mana dah berbaik dah, maksudnya dah setuju, fala mastalaha dah setuju, qama al-Hasan. Al-Hasan pun bangun, berdiri berucap di hadapan pengikut dia fi ahli Iraq, maksudnya askar-askar dia yang terdiri daripada kaum Iraq ketika itu. Ya ahli Iraq, ini sakhiyu binafsi ankum. Maksudnya sungguhnya aku ni sakhiyun, maksudnya menjadi sakhi, menjadi hina ataupun kita kata yalah, dihinakan lah ataupun menjadi buruk. Maksudnya di hadapan kaum muslimin disebabkan oleh 3 perkara. Qataltukum abi, kamulah telah membunuh ayahku Ali. Maksudnya dia merujuk kepada Abdullah bin Murjam ni, ahli Iraq lah. Wa ta'nakum iya. Lepas tu kemudian kamu menikam aku dari belakang, maksudnya adalah konspirasi yang berlaku dalam kalangan ahli Iraq ni yang menyebabkan Al-Hasan berasa tidak selamat ataupun dia risaulah. Wantihabikum mata'i, kemudian kamu merampas harta benda ku. Ni wallahualam lah nak ceritakan tentang tekanan-tekanan yang dihadapi oleh Al-Hasan oleh penduduk Iraq tu. Dan kita juga kena tahu di Iraq ketika itu yang menyokong Ali, yang menyokong Al-Hasan ni kebanyakannya adalah orang Ajam, orang Parsi yang memeluk Islam. Maksudnya Islam dia tak berapa kuat lagi lah. Jadi kita pun boleh bayangkan lah sebenarnya situasi ketika itu kan. Orang asing yang masuk Islam, lepas tu kita pun tak tahu dia ni betul-betul sokong kita ke tak kan. Jadi itulah Al-Hasan risau. Jadi sepertinya Al-Hasan, tindakan Al-Hasan tu menggambarkan bahawa serahlah kepada Muawiyah, kerana Muawiyah tu lebih kita kata kuat lah, lebih kita kata kukuh lah, kita kata pemerintahan dia sebagainya. Macam tu lah yang kita boleh tengok. Jadi mungkin kita boleh fikirkan, boleh kaitkan lah dengan apa yang berlaku sekarang ni kan. Wa kana alladhi talaba Al-Hasan min Muawiyah an yu'tiyahu ma fi baitil mal Kufah wa mablaghahu 5,000 wa kharaj Darul Bajad min Faris. Okey, ni antaranya lah, antara syarat tuntutan yang dibuat oleh Hasan kepada Muawiyah. Jadi dia kira macam
kalau kat Malaysia ni macam itulah pertemuan baling itulah kan. Nego lah tu, Abdul Rahman nego dengan Chin Peng. Macam itulah, kau bagi tuntutan ni. Seolah-olah macam itulah gambarannya. Jadi kat sini Ibn Asir menukilkan lah antara tuntutan yang dibuat ataupun syarat yang dibuat oleh Al-Hasan kepada Muawiyah, iaitu antaranya ayyu'tiyahu, Muawiyah kena memberikan Al-Hasan ini kita kata macam pampasan daripada Baitul Mal Kufah, kota Kufah, sebanyak 500,000, 500,000, 500,000, 1,000. Bermaksud apa ribu alfin, 500,000 lah kot. 500,000, 500,000. Banyak kot. Allah Allah lah, jumlah dia banyak. Wa kharaj, dan juga bukan tu saja kharaj. Kharaj ni adalah cukai lah, atau cukai di wilayah Bajar ni, di kawasan Parsi, kepada Al-Hasan sebagai pempasan. Macam kita teringat balik lah macam mana pampasan yang diberikan oleh Pulau Pinang kepada Kedah kan. Sebabkan itulah perjanjian franchise like apa semua dengan Sultan Kedah, dapat Pulau Pinang, bayar pampasan. Katanya sampai sekarang lagi duk bayar pampasan tu kepada Kedah. Macam tu lah, soalan macam tu lah. Walam yajibuhu wa alla yustamma aliyan, dan Muawiyah perlu hentikan sebarang penghinaan kepada Ali. Ni satu kita kata antara isu-isu kontroversi lah yang berlaku pada zaman tu. Yang penyokong Muawiyah ni, dia di Damsyik di Syria ada satu kita kata tradisi lah, mengeji Ali di mimbar. Mungkin atas sebab politik, Allah alam lah. Jadi itulah Hasan minta tolong hentikan celaan itu. Yustamma, mencela. Falam yajibuhu ilal kaffi an syatmi Ali. Tapi sayangnya Muawiyah menolak tuntutan yang kedua tu, iaitu daripada celaan tu. Maka Muawiyah tak nak hentikan celaan itu. Wa talaba alla yustamma wa huwa yasma'u. Jadi Hasan cuba juga nak nego. Jadi Hasan minta, kalaulah kau tak nak hentikan celaan kepada ayahku tu, at least kau jangan cela ayah aku dekat depan aku. Macam tu lah. Jangan sampai dia dengar. Alla yustamma wa huwa yasma'. Jangan bagi dia dengar celaan tersebut. Fa'ajabahu ila zalik. Kemudian Muawiyah pun setuju. Wallahu a'lam. Inilah isu-isu konflik lah yang ada berlaku pada para sahabat. Kita serahlah kepada Allah Ta'ala apa yang hakikatnya. Tu. Jadi itulah yang dicatatkan oleh Imam Ibn Asir. Thumma lam yafi lahu bihi aidan. Allah. Tapi sayang itu pun tak ditunaikan. Allah lah. Mungkin satu segi ini, tak tahulah, mungkin ada sisi baik. Mungkin Allah lah, kita boleh ambil pengajaran lah daripada ni. Kita tak bolehlah nak menghukum kan. Sebab ni adalah berlaku dalam kalangan para sahabat yang radhiyallahu anhum. Wa amma kharaju dar Bajar fa inna ahli Basrah mana'uhu minhu. Tapi sebab berkenaan dengan tuntutan cukai dar Bajar ni, ahli Basrah tidak setuju, tak nak bagi alasan. Wa qalu huwa fi ana la nu'tihi ahadan wa kana manahu bi amri Muawiyah aidan. Orang Basrah ni yang memegang, dia kata mengumpulkan cukai kat ni dar Bajar ni, kawasan ni, tak nak bagi kepada Ali, tak nak bagi kepada Muawiyah. Tasallama Muawiyah al-amru li 50 baqin min Rabi' awal min hadhihi sanah wa qila fi Rabi' al-akhir wa qila fi Jamad al-awwal. Okey, jadi nak kata macam yalah, walaupun syarat asal ni kita boleh kata tak dapat nak ditunaikan, tapi itulah tak ada Allah Ta'ala juga, alasan dia terima dan akhirnya berlakulah kesepakatan itu. Wallahualam, kita tak tahulah, mungkin berlaku selepas perjanjian itu dimeterai, barulah terjadi kita kata tak tunaikan ini, wallahualam. Tapi nak kata walau macam mana pun, Al-Hasan berlapang dada terima dan akhirnya jadilah penyatuan umat Islam, dan Muawiyah diserahkanlah kepada Muawiyah pada 5 Rabiul Awal, 5 baqin min Rabiul Awal. Mungkin 25 hari bulan Rabiul Awal.
5 hari baki bulan Rabiul Awal. Pada tahun tersebut, wakil fi Rabiul Akhir. Ada yang kata Rabiul Akhir. Wakil fi Jamadil Awal. Ada yang kata Jamadil Awal. Jadi kita tengoklah sikit. Itu catatan daripada Al-Imam Ibn Athir. Jadi kita tengoklah sikit contoh apa yang ditulis Al-Imam Suyuti dalam Tarikh Khulafa. Kat sini Imam Suyuti kata Al-Hasan mengaku khalifah setelah, ini terjemahannya lah, setelah ayahnya terbunuh. Dia dibayar oleh orang Kufah. Dia tinggal di Kufah selama 6 bulan dan beberapa hari. Kemudian datanglah Muawiyah menemuinya. Bermaksud, tadi samalah macam diceritakan oleh Imam Ibn Nasir. Kedua-duanya bertemu di Madain. Maksudnya di kawasan Iraq, ya, tak jauh daripada Kufah. Al-Hasan kemudian mengirimkan utusan dan menyerahkan semua kekhalifahan kepada Muawiyah. Namun dengan syarat khalifah setelah itu diserahkan kembali kepadanya dan jangan sekali dia menuntut apa-apa dari penduduk Madinah, Hijaz dan Iraq atas apa yang terjadi pada masa pemerintahan ayahnya, iaitu Ali. Dan hendaklah dia membayar hutang-hutangnya. Muawiyah bersetuju dengan apa yang disyaratkan, lalu keduanya melakukan perdamaian. Saat itu nampaklah mukjizat kenabian Rasulullah saat baginda bersabda, "Yuslihallahu bihi baina fi'ataini min ummati." Mereka akan mendamaikan Dia akan mendamaikan dua golongan kaum muslimin yang sedang bertikai. Inilah hadis yang disyaratkan kepada Al-Hasan, cucu baginda, bahawa Al-Hasan ni akan menjadi pendamai antara dua pihak yang bertelagah ketika itulah. Dan akhirnya jadilah Amul Jamaah. Al-Hasan turun dari kursi khilafah. Al-Balqini menjadikan peristiwa turunnya Hasan dari kursi khilafah yang merupakan kedudukan yang paling tinggi ini sebagai dalil bolehnya seseorang untuk mengundurkan diri dari jawatan tertentu. Al-Hasan mengundurkan diri dari kursi khilafah pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijrah. Ada pula yang mengatakan pada bulan Rabiul Akhir. Ada juga yang mengatakan pada bulan Jamadil Awal. Okey, itulah. Lepas tu sayangnya kita tengok lepas terjadinya perdamaian itu, Imam Suyuti tambah lagi sikit, dan para sahabat Al-Hasan ni berkata, "Wahai orang yang menghinakan kaum muslimin." Oh, sedihnya. Imam Suyuti tambah sikit cerita, meriwayatkan cerita tambahan bahawa setelah diserahkan jawatan khilafah itu kepada Muawiyah, pengikut Al-Hasan ni semua duk kata bu ke Hasan. Oh, wahai orang yang menghinakan kaum muslimin, kata. Sebabkan Al-Hasan ni mengaku kalah, tak nak berperang. Jadi kita tahulah pengikut Al-Hasan ni siapa? Orang Kufah ni kan. Orang Kufah ni kita tahulah perangai dia macam saya sebut tadi kan. Mereka orang fasih yang ajam lah. Orang ajam. Banyakkannya. Lepas tu dan Hasan pun menjawab. Saya bukanlah... Hasan menjawab. Kehinaan itu lebih baik daripada neraka. Oh, insyaAllah. Senangnya tu. Direct je Hasan kata. Nak kata Hasan ni tahulah perangai-perangai pengikut-pengikut ni macam mana kan. Jadi itulah. Kita kata bila seorang pemimpin tu yang baik kadang-kadangnya dikelilingi oleh pengikut yang jahat. Contohlah. Tapi dia sebagai pemimpin tak dapat nak buat apa-apa kan. Mungkin atas dasar tekanan dan sebagainya. Jadi itulah kita dapat lihat dah. Dan kebanyakan pengikut yang jahat ni akan muncul bila satu benda yang tidak menguntungkan mereka. Macam ni lah. Jadi sampai Al-Hasan pun kata, hina itu lebih baik daripada neraka. Terus orang berkata kepadanya, "Assalamualaikum, wahai orang yang menghinakan kaum muslimin." Oh, ada lagi orang kata kat Hasan ni, ejek lah. "Wahai orang yang menghinakan kaum muslimin." Hasan jawab, "Saya bukanlah orang yang menghinakan kaum mukminin, namun saya tidak suka untuk membunuh kalian lantaran berebut kekuasaan." Kemudian Al-Hasan meninggalkan Kufah menuju Madinah dan menetap di sana. Itulah dia sedikit sebanyak kisah yang terjadi ketika itu. Betapa susahnya Al-Hasan memerintah. Kalaulah diteruskan pemerintahan Al-Hasan ni, mungkin banyak lagi lah konflik dan sebagainya. Itulah banyaklah kita boleh pelajari daripada kisah ini. Jadi terjadilah Amul Jamaah tahun 41 Hijrah. Bermulalah secara rasminya pemerintahan ataupun era kekhalifahan Bani Umayyah yang dimulai oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Okey. Yang kedua kita lihat, insya-Allah ni sekejap ikut. Kisah berlaku pada tahun 49 Hijrah. Peristiwa pengepungan penyerangan kota Konstantinopel. Dzikru Ghazwul Konstantiniyah.
jilid yang ketiga, halaman 314. Ini biasa kalau kita baca kisah Sultan Muhammad Fatih, pembukaan Konstantinopel, inilah dia penyerangan pertama umat Islam ke kota Konstantinopel pada tahun 49 Hijrah. Okey, pada zaman pemerintahan Khalifah Muawiyah. Kita lihat. Fi hadhihi sanat wa qila sanatu 50 سير معاوية جيشا كثيفا إلى بلاد روم للغزاة وجعل عليهم سفيان بن عوف وأمر ابنه يزيد بالغزاة معهم فتثاقل واعتل فأمسك عنه أبوه فأصاب الناس في غزاتهم جوع ومرض شديد. Ketika itu dihantar tentera, Muawiyah menghantar tentera pimpinan Sufyan bin Auf. Kemudian itu disertai oleh anaknya Yazid bin Muawiyah. Jadi sebab buruk Yazid bin Muawiyah yang kita tahu, yang dikatakan sebagai pembunuh kepada Al-Husain, beliau lah antara yang turut menyertai kepungan pertama kota Konstantinopel. Okey, ini ceritalah ni syair yang diungkapkan oleh Yazid tentang peristiwa itu. Tapi ketika itu tentera Islam yang tengah kepung tu menghadapi masalah maradin, wajuk, lapar, sakit. Maksudnya ialah mereka tak biasa kan dengan suasana yang beza. Dikatakan waktu itu musim sejuk. Jadi itulah berlaku lapar, berlaku sakit. Sebab sejuk lah, tak biasa kan daripada padang pasir, dia pergi ke tempat sejuk. Wa Ummu Kalthum imra'atuhu wa hiya ibnatu Abdullah bin Amir. Ni kisah ni tentang dia lah, isteri kepada Yazid. فبلغ معاوية شعره فأقسم عليه ليلحقن بسفيان في أرض روم ليصيب ما أصاب الناس. Jadi berita tentang masalah ataupun keadaan tentera Islam yang kelaparan, kesakitan itu sampai kepada Muawiyah. Lalu Muawiyah pun menghantar bantuan. Ini berlaku pada zaman pemerintahan Khalifah Muawiyah. Fasara ma'ahu jam'un kathirun أضافهم إليه أبوه وكان في هذا الجيش ابن عباس ابن عمر ابن الزبير أبو أيوب الأنصاري وغيرهم وعبد العزيز بن زرارة الكلابي. Ini antara sahabat-sahabat besar yang sertai. Bukan jalan-jalan. Ibnu Umar pun join sekali. Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair pun ikut sekali. Abu Ayyub Al-Ansari. Ni kita biasa dengar kubur Abu Ayyub Al-Ansari ada di Istanbul. Fa'awralu fi biladi Rum hatta balaru Konstantinia. Akhirnya mereka sampai ke kota Konstantinopel. Faqatatala al-muslimun wa Rum fi ba'd al-ayyam wa ishtadda al-harbu bainahum falam yazal Abdul Aziz yata'arrada lisyahada falam yuqtal. Ni dah perang. Berapa lama perang kat situ? Maksudnya berperang di luar kota lah kan. Kita pun faham tentera Islam ketika itu yang kepung tu tak adalah alat-alat peperangan yang macam Sultan Muhammad Al-Fatih gunakan. Mereka hanya berada di luar kota dan seranglah daripada luar. Macam tu. Kalau tentera Byzantine keluar, dia perang. Macam itulah. Okay. Lepas tu ni dia ceritalah tentang seorang tentera ni, sahabat ni, seorang yang ikut serta ni, Abdul Aziz ni, nakkan syahid tapi tak dapat syahidnya. Maksudnya inilah salah seorang tentera ataupun sahabat ketika itulah Abdul Aziz bin Zararah nak syahid ketika itu tapi tak syahid. Itu summa hamila ala man yalihi faqutila fihi. Kemudian akhirnya barulah beliau syahid, terbunuh. Wa nagamasa bainahum fa syajarahu rum bi rimahihim hatta qataluhu rahimahullah. Mereka terbunuhlah akibat terkena panahan. Fabala khabar qatalahu Muawiyah faqala li abihi wallahu halaka fatal arab faqala ibni aw ibnak qala ibnaka fa ajaraka Allah. Okay. Berita tu sampailah kepada Muawiyah. Lepas tu Muawiyah berkata wallahu halaka fatal arab. Soalan macam kita tak pas, mungkin kita boleh cek siapa Abdul Aziz bin Kilabi ni. Abdul Aziz bin Zararah. Mungkin seorang yang terkemuka lah, sahabat yang terkemuka. Sehingga Muawiyah pun berkata, wallah demi Allah, halaka fatal arab, telah binasa
binasalah seorang pemuda ataupun kita pemuda Arab, itulah nak katakan mungkin ada kedudukan lah oleh yang ada pada Abdul Aziz ni. Dan yang terakhir kita tengok, sebenarnya panjang lagi, jadi saya ambil lah yang mana penting untuk dapat gambaran kita tentang catatan Ibn Athir. Thumma raja'a Yazid wal jaishi ila Syam. Kemudian dah perang, kemudian Yazid pun patah bawa. Dah tak boleh nak, maksudnya gagal lah, tak dapat nak kuasai. Cuba bayangkan kan, dengan tentera Arab yang ketika itu, tiba-tiba, biasa tentera Arab ni dia dah padang pasir kan, tiba-tiba kena hadapi musuh sejuk dan sebagainya. Pergi sekepung Konstantinopel pula tu, kan, bukan sebarang kota. Jadi syahid. Jadi ramai yang syahid, betul. Kemudian Yazid bawa balik askar dia. Qad tuwfiya. Okay. Imam Ibn Athir menjelaskan, menyebut di sini dalam peperangan ini, dalam pengepungan ini telah wafat Abu Ayyub Al-Ansari indal Konstantiniyah. Fadafina bil karbi min suwariha fa ahluha yastasquna bihi. Yastasquna bihi. Wa kana qad syahidal badran wa uhudan wal masyahidi kullaha ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syahida Siffin ma Ali wa ghairiha min hurubihi. Jadi ini tentang Abu Ayyub Al-Ansari lah. Ini beliau dikebumikan, dimakamkan di kawasan kubu kota Konstantinopel. Mungkin Cik Najmuddin boleh kongsikan sedikit lah tentang Abu Ayyub Al-Ansari ni di Istanbul. Sebab beliau pun dah pergi sampai ke sana. Jadi Ibn Athir cerita sikit lah yang Abu Ayyub Al-Ansari ni sahabat besar yang menyertai perang Badar, menyertai perang Uhud. Kemudian semua peristiwa yang Rasulullah hadapi ada disaksikan, dilihat oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Dan macam kita tahulah Abu Ayyub Al-Ansari ni kan yang menawarkan rumah dia kan kepada Nabi SAW waktu hijrah. Wa syahidah Siffin, bukan tu saja, Abu Ayyub ni pun join perang Siffin bersama Ali. Tapi kali ni dia jadi askar kepada Muawiyah pula, Masya Allah. Hebatnya, besarnya jiwa Abu Ayyub Al-Ansari ni. Ialah sebelum ni kan duduk pihak Ali, lepas tu berada di pihak Muawiyah. Maksudnya asalkan nak berjihad lah, mungkin di akhir usianya lah. Katanya Abu Ayyub ni dah tua dah ketika itu kan. Itulah, Masya Allah. Rahimahullah. Radiyallahu anhum. Jadi habislah. Kira itulah percubaan dia. Kemudian gagal, dah patah balik. Jadi dibawa balik semula ke Syam. Jadi kalau kita tengok, dia naik tu daripada Syam, terus naik kapal pergi ke Konstantinopel. Macam itulah. Jadi kita kata itu perjalanannya lah, sebab waktu itu Asia Anatolia tu belum dikuasai lagi oleh kerajaan Bani Umayyah. Masih lagi Byzantine. Intaha. Wallahu a'lam. Jadi itulah untuk bacaan kita pada hari ini berkenaan dua kisah. Kisah tentang kita kata apa tu? Amul Jamaah, dan juga tentang pengepungan kota Konstantinopel. Oh, nampaknya Cik Suhail tak dapat sertai lagi. Tak selesai lagi tu kerja dia. Okey. Jadi itu saja kot untuk hari ini. Wallahualam. Mungkin kita boleh buka kepada pertanyaan ataupun perbincangan sedikit sebelum kita akhiri dalam pukul 10. Okey, silakan. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya. Akhirnya. Okay, saya nak ulas sikit lah. Yang pertama berkenaan dengan tahun perdamaian yang dikaitkan dengan Sayyidina Al-Hasan bin Ali dan juga Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhum. Kalau kita lihat banyak pihak, khususnya orientalis, dia cuba memanipulasi konflik-konflik yang timbul dalam era-era penghujung era Khulafaur Rasyidin ni
berkenaan dengan kegagalan sahabat-sahabat Nabi untuk patuh kepada arahan ataupun kesepakatan umat, kepimpinan umat. Jadi ini antara ruang-ruang yang dimanipulasi lah oleh musuh-musuh Islam untuk mengatakan bahawa kepimpinan Islam itu gagal, pendidikan Nabi terhadap sahabat-sahabat itu gagal. Jadi sedangkan pendidikan Nabi terhadap sahabat itu tidak gagal, sebab kita yakin sebagaimana yang telah pun Ustaz Alif sebut tadi, mereka ini adalah kelompok yang digelarkan oleh Allah dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum, Allah telah redha terhadap mereka dan mereka juga redha kepada Allah. Jadi bagaimana pula kedudukannya, pertelagahan sahabat-sahabat ini? Kan kita mafhum juga terdapat ada hadis yang telah diriwayatkan bahawa Nabi sendiri telah bersabda, mafhum hadisnya, barang siapa di kalangan kamu yang panjang umurnya, nanti kamu akan melihat perselisihan yang banyak. Dan guru-guru sirah saya telah menyatakan bahawa ini antara perkhabaran yang telah disampaikan oleh Nabi, apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari segi realiti konflik yang berlaku itu, menunjukkan para sahabat ini adalah manusia biasa juga. Yang mana konflik-konflik yang timbul ini adalah konflik-konflik politik. Dan kalau kita faham bahawa perkara ini tidak menjejaskan akidah kita, keyakinan kita terhadap agama, penyampaian agama para sahabat, kita lihat para sahabat ini bukan maksum. Yang maksum itu siapa? Rasulullah SAW saja. Ini sudah pastilah Nabi tidak melakukan kesilapan. Tapi di kalangan sahabat, pertembungan yang berlaku ini bukanlah pertembungan yang melibatkan akidah. Percanggahan pendapat berkenaan akidah, bukan. Dia adalah keputusan-keputusan manusiawi yang memang daripada zaman Nabi pun ada pendapat-pendapat yang tidak sama kan pendapat dia. Kalau kita baca sirah, ada kes-kes yang mana ada sahabat yang dia sakit dan dia bercadang nak ambil nak bertayamum, tapi ada sahabat lain kata tak boleh bertayamum sebab adanya air, dan sahabat itu bertayamum dan akhirnya meninggal dunia. Ada komplikasi penyakit itu. Itu pun ada perselisihan, kerana perselisihan ini adalah perkara yang umum berlaku pada semua manusia. Dan kalau kita tengok berbanding pada zaman sahabat itu, zaman sekarang lagi teruk perselisihan kita. Dan kita tidak pula mengatakan bahawa kelompok-kelompok yang berselisih dengan itu dan gelaran-gelaran kafir atau gelaran orang yang menyimpang, orang yang sesat, tak. Sebab kita faham secara zaman kita ini perselisihan ini pun adalah menunjukkan bahawa kita manusia memang berbeza, apatah lagi sahabat. Kan? Jadi perkara-perkara yang diperselisihkan oleh sahabat itu tidaklah perkara-perkara yang menjejaskan hukum-hukum, tidak menjejaskan pegangan-pegangan kita terhadap agama. Itu yang penting kita kena faham. Sebab itu kadang-kadang ada orang dia terlampau takut, orang kata isu-isu pertembungan antara para sahabat ni sebab seolah-olahnya memburuk-burukkan sahabat. Kita kena faham bahawa yang kita nyatakan di sini adalah berdasarkan pada tulisan ulama-ulama yang terdahulu, dan sikap kita terhadap para sahabat adalah kita tidak membicarakan tentang pertembungan mereka. Itu pegangan kita umat yang kemudian. Kerana Allah lebih tahu, kerana mereka inilah kelompok yang telah dijamin oleh Allah, Allah redha terhadap diorang. Jadi para sahabat ni berada di dalam satu kedudukan yang khusus, yang tersendiri, yang kita sehebat mana pun kita hidup pada zaman ini tidak akan mencapai taraf sahabat itu. Jadi kita ambil pengajaran daripada perselisihan para sahabat ini, manusia berselisih, dan bagaimana menangani konflik itulah kita sentiasa perlu perbaiki, khususnya dalam konteks politik hari ini. Dan kalau boleh saya tambah sedikit, maksud konklusi yang pertama tu ialah sahabat manusia, jadi mereka berselisih, jadi tak perlu kita nak bicara lanjut. Kita ambil maklum bahawa mereka berselisih dalam pengaruh politik, maka kita hari ini perbaiki keadaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkenaan dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Saya ulas sedikit. Berkenaan dengan Abu Ayyub Al-Ansari ni, kedudukan Abu Ayyub Al-Ansari ni istimewanya bukan hanya sekadar beliau merupakan sahabat yang menjadi tuan rumah kepada Rasulullah SAW dalam peristiwa hijrah. Abu Ayyub ini juga diriwayatkan adalah antara sahabat yang dinyatakan di dalam Al-Quran, tapi tidak melalui nama. Abu Ayyub ini disebut
kisahnya di dalam Al-Quran ketika berlakunya hadis ifk, fitnah terhadap Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Ada. dikatakan telah membuat telah melakukan perkara keji, yang mana fitnah itu direka-reka dan juga disebarluaskan oleh golongan munafik. Dan apabila tersebar luasnya isu ini, maka isteri Abu Ayyub ini seorang yang mukminah, dan Abu Ayyub seorang yang mukmin, bertanya kepada Abu Ayyub, walaupun dalam hati mereka tidak percaya fitnah itu, tapi diriwayatkan bahawa isteri Abu Ayyub bertanya, Ayyub bertanya kepada Abu Ayyub nama sebenarnya Khalid bin Zaid Al-Musari radhiyallahu anhu, bertanya kepada suaminya, adakah mungkin perkara ini telah berlaku? Tapi dengan bijaksananya Abu Ayyub bertanya kembali kepada isterinya, mengatakan bahawa, kamu, wahai isteriku, dalam keadaan begini, dalam keadaan beriman, adakah tergamak kamu nak berzina? Abu Ayyub bertanya kepada isterinya. Isteri dijawab, tidak mungkin, sebab dia seorang yang beriman dan akur kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Maka disebut oleh Abu Ayyub satu kalimat, dia kata, sesungguhnya kamu, wahai isteriku, sesungguhnya Aisyah itu lebih tinggi daripada kamu, dan aku, sesungguhnya Safwan bin Mu'attal, yang sahabat yang dituduh telah melakukan permukahan itu, lebih mulia daripada aku. Ini menunjukkan bahawa betapa bulatnya tekad Abu Ayyub Al-Ansari dan isterinya tidak menerima kisah itu, dan perkara ini dinyatakan disebutkan dalam Al-Quran berkenaan dengan hadisul ifk. Wallahu a'lam. Dan sedikit saya nak kongsi berkenaan dengan sahabat di Istanbul, yang mana diriwayatkan oleh sejarawan, dikatakan terdapat 1,000 orang sahabat yang syahid di Konstantinopel dalam ekspedisi pertama di bawah pimpinan Yazid bin Muawiyah. Walau bagaimanapun hanya 28 makam yang telah dikenal pasti yang didapat dinisbahkan kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jadi antara mereka yang utama adalah dikenali, yang utama di kalangan mereka adalah Abu Ayyub Al-Ansari, dan kawasan persekitarannya dinamakan sebagai Ayyub Sultan kerana beliau merupakan seorang sahabat Rasulullah SAW. Jadi dimuliakan dengan gelaran Sultan. Abu Ayyub ni dimuliakan dengan gelaran Sultan, dan kawasan persekitaran itu dikenali dengan kawasan Ayyub Sultan. Dan Masjid Ayyub Sultan ni istimewanya kalau kita pergi solat subuh pada hari Ahad di Masjid Ayyub Sultan ni, kita akan lihat jemaah dia melimpah sampai ke keluar kawasan masjid, dan kebanyakan ahli jemaah yang hendak menunaikan solat subuh akan membawa sejadah siap-siap kerana mereka takut mereka tidak berkesempatan untuk solat dalam ruang masjid. Dan di Masjid Ayyub Sultan ini juga dibangun adanya masjid dan juga makam berhampiran dengan makam Abu Ayyub Al-Ansari, dibangun sebuah masjid di kawasan berhampiran. Dan Masjid Ayyub Sultan ini juga sangat istimewa kerana ia merupakan tapak pertabalan Sultan-Sultan Uthmaniyah daripada yang pertama sehingga yang terakhir. Jadi semua sultan, bukan yang pertama lah, sebab masjid ini dibina pada zaman Muhammad Al-Fatih. Jadi maksudnya daripada zaman Bayazid II, anak kepada Muhammad Al-Fatih, pertabalan sultan dijalankan, kalau tak silap saya, dimulakan pada zaman Bayazid, ditabalkan Sultan Uthmaniyah di perkarangan Masjid Ayyub Sultan, dan juga ditabalkan menggunakan pedang daripada Uthman Ghazi, pendiri kerajaan Darul Uthmaniyah. Allah. Okey, insyaAllah terima kasih